Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, sebelum kami membentangkan tajuk yang kami akan bentangkan pada hari ini, saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang saya mulakan dengan nama saya sendiri iaitu Muhammad Fudail bin Abdul Hamid, dan yang kedua Muhammad Haikal Lokman bin Adam, dan yang ketiga Muhammad Syarif Halimi bin Abdul Rahim. Jadi pada kali ini kami akan membentangkan di bawah persoalan teori humanistik dalam pendidikan. Okey, seterusnya, persoalan mengenai keperluan asas Maslow dan pengaruhnya terhadap motivasi dan pembelajaran pelajar. Jadi pertama sekali kita pergi kepada keperluan fisiologi, iaitu ianya terdiri daripada makan, tidur dan tempat berlindung. Dan yang kedua, keperluan keselamatan iaitu terdiri daripada perlindungan dan kestabilan. Ketiga, keperluan sosial iaitu terdiri daripada hubungan interpersonal dan kasih sayang. Dan yang keempat, keperluan penghargaan diri yang terdiri daripada penghargaan dan pengiktirafan. Dan yang kelima, keperluan untuk aktualisasi diri yang terdiri daripada pencapaian potensi diri. Jadi, keperluan-keperluan asas ini sangatlah mempengaruhi motivasi dan pembelajaran pelajar. Dan sebagai contoh, jika seseorang pelajar itu tidak cukup makan atau tidur, dia mungkin akan sukar untuk memberi tumpuan dalam pembelajaran kerana keperluan fisiologinya belum dipenuhi. Iaitu maksudnya kat sini bahawa sekiranya seseorang itu tidak mencukupi dalam menerima keperluan, salah satu keperluan asas Maslow ini, ianya akan mempengaruhi faktor untuk memberi tumpuan dalam pembelajaran. Dan secara tidak langsung, pelajar ini tidak dapat meningkatkan ilmu pengetahuannya secara telus. Okey, baik. Untuk seterusnya adalah berkenaan dengan perasaan penghargaan diri dan autonomi dalam pembelajaran. Okey, baik rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah semua, siswa-siswi, guru-guru. Okey, apakah yang dimaksudkan? Mengapakah pentingnya untuk penghargaan diri ataupun menghargai diri sendiri? Ataupun kita kebiasaannya kalau kita saya bagi gambaran contoh lah. Kebiasaan kita sebagai seorang manusia, kita berasa bangga apabila kita dihargai. Contohnya seorang isteri lah. Okay, kalau isteri kita tu dia buat masakan untuk makan sarapan ataupun makan tengah hari lah. Ataupun lebih mudahnya makan malam. Makan malam ni kan kita makan berat. Jadi bila isteri kita dah bertukar lumah tungkang tungkang kat dapur untuk memasak, untuk makanan dan menghidangkan makan malam. Kemudian kita pula sebagai suami meraihkan masakan seorang isteri itu dengan memujinya ataupun dengan memberi penghargaannya ataupun dengan sentiasa dengan memuji masakannya. Contohnya, sedaplah awak masak dan sebagainya. Benda-benda ini akan mempengaruhi kepada keadaan isteri tersebut untuk berasa seronok ataupun berasa ingin untuk teruskan lagi untuk memasak untuk di kemudian hari. Jadinya pentingnya untuk penghargaan ni dengan kita memuji sahabat-sahabat kita, dengan kita memuji sesiapa, dia boleh menyebabkan diri kita lebih berasa semangat. Okay, baik, kita berbalik kepada perasaan penghargaan diri dalam aspek pembelajaran. Okey, mengapakah pentingnya? Kerana ia merupakan elemen penting dalam pembelajaran kerana mereka memberi kesan langsung terhadap keyakinan pelajar. Apa yang dimerujukkan mereka di sini adalah guru. Apabila guru menghargai ataupun memberi penghargaan kepada pelajar, maka mereka akan merasakan diri mereka berkeyakinan tinggi untuk berinteraksi dengan proses pembelajaran. Mana selagi contoh kalau pelajar tu menjawab soalan ataupun hakikatnya dia mengangkat tangan untuk menjawab soalan, tapi hakikatnya soalannya salah, jawapannya salah, tapi kita tetaplah memujinya dengan supaya dia tidak merasa lemah diri ataupun down untuk menjawab soalan yang seterusnya. Okey, baik. Bagaimanakah guru untuk memupuk perasaan penghargaan diri ni ataupun self reward ataupun self esteem?
Okey, guru boleh memberi pelajar pilihan dalam cara mereka belajar seperti membenarkan mereka memilih topik, projek atau memberi mereka ruang untuk merancang sendiri langkah-langkah pembelajaran mereka. Akan membantu membina rasa autonomi dan meningkatkan keyakinan diri mereka dalam mencapai matlamat pembelajaran. Mana guru memberi peluang kepada pelajar untuk mereka sendiri memilih bagaimana kaedah untuk mereka belajar. Jadi dia lebih memberi ruang ataupun keterbukaan untuk pelajar untuk mendalami sesuatu ilmu itu. Okey, baik, itu sahaja setakat perbentangan saya. Dan kita teruskan untuk sahabat saya yang ketiga. Yang seterusnya, cabaran dalam menerapkan pendekatan humanistik dalam pengajaran. Yang pertama, kekangan masa dan sumber, iaitu pendekatan humanistik memerlukan perhatian yang lebih kepada setiap individu yang boleh menjadi sukar dilaksanakan dalam kelas yang besar dengan pelbagai latar belakang, iaitu masa guru untuk menerapkan humanistik ni sukar kerana bilangan pelajar terlalu ramai. Jika dalam kelas itu satu atau hingga 10 orang, mungkin mudah untuk menerapkan humanistik ni. Tetapi jika bilangan yang terlalu ramai, 20 hingga 40, maka untuk menerapkan pendekatan ni sangat-sangat susah. Yang seterusnya, kesukaran menilai kemajuan pelajar. Pendekatan ini lebih berfokus kepada perkembangan individu berbanding pencapaian akademik yang boleh dinilai melalui ujian. Ini mungkin menyukarkan penilaian prestasi pelajar secara objektif. Sebagaimana kita maklum, jika ujian, ianya lebih kepada objektif lah. Kita boleh tahu nilai dia 1 hingga 100. Adapun untuk menerapkan uh, pendekatan humanistik ni, dia lebih kepada subjektif. Jadi susah untuk kita nilai kita ni sudah tahap berjaya ataupun tidak. Seterusnya, perbezaan dalam keperluan pelajar. Setiap pelajar mempunyai keperluan dan gaya pembelajaran yang berbeza. Guru mungkin menghadapi kesukaran untuk memenuhi semua keperluan ini dalam satu masa. Iaitu setiap pelajar-pelajar ni lain-lain dia punya sikap dia, lain-lain keperluan dia. Jadi guru tu perlu lebih fleksibel lah dalam menerapkan humanistik ni. Jadi ini dua tiga ni lah antara cabaran dalam menerapkan pendekatan humanistik dalam pengajaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.